Apa khabar semua? Brake pad yang dah haus bukan setakat boleh membahayakan kita, tapi dia juga boleh merosakkan komponen lain macam brake disc kalau kita tak tukar dia. Jadi dalam video ni kita nak tengok 5 tanda yang brake pad anda dah haus dan mesti nak kena tukar. Okey, jom kita tengok. Sebenarnya enjin yang bagi power dekat tayar kereta kita tu, bila kita dah tak nak guna power tu, kita akan tekan brake. Dan brake ni akan convert power dari enjin tadi tu kepada tenaga haba. Haba ni dihasilkan oleh geseran antara brake pad yang kita gunakan untuk kepit brake disc masa tengah brake tu. Dan geseran dan haba ni lah yang menyebabkan komponen brake kita, terutamanya brake disc dengan brake pad kita, haus bila dah lama kita pakai. Biasanya dekat tayar depan kita akan guna disc brake, dan kalau dekat tayar belakang tu untuk kereta yang kecil, ada manufacturer masih guna drum brake. Secara general, brake depan lagi penting lah sebab braking force akan lebih banyak ditanggung oleh brake depan. Bila anda brake tu kan, momentum kereta akan ke depan, jadi berat kereta lebih banyak akan ditanggung oleh tayar depan. Waktu braking tu boleh kata dalam 70% braking force tu akan pergi dekat brake depan. Sebab tu semua kereta sekarang guna disc brake dekat tayar depan. Kalau siapa-siapa tengok F1, driver akan sebutkan pasal brake balance ni, sebab diorang boleh adjust berapa persen brake pergi tayar depan dan berapa persen pergi dekat belakang. Dan even dalam satu lap tu pun diorang boleh adjust brake balance ni ikut corner mana yang diorang nak ambil. Material untuk brake pad pula dia lebih lembut dari material untuk brake disc. Jadi brake disc akan tahan lebih lama dari brake pad kita. Kalau kereta yang comel-comel tu, mungkin sepanjang hayat kereta tu pun brake disc tak payah tukar. Tapi brake pad mesti nak kena tukar. Kalau kereta kita ni dalam warranty dan kita hantar pergi service center untuk tukar minyak hitam, biasanya diorang akan check sekali condition brake pad dengan brake disc kita, dan dia akan masuk dekat dalam report dia. Dia akan cakap lah benda tu ada berapa persen lagi. Kalau dah kurang sangat, diorang akan suggest untuk kita tukar. Tapi bila kereta kita ni dah lebih 5 tahun, dah tak ada warranty lagi, most likely kita dah tak hantar kan dekat service center untuk tukar minyak hitam. Kita akan hantar dekat mekanik luar, dan mekanik dekat luar pula, kalau kita tak minta dia check brake pad ni, diorang pun tak check lah. Jadi terpulang pada kita bila kita nak ganti brake pad ni. Jadi sebab tu sangat penting untuk kita tahu tanda-tanda brake pad kita dah haus. Sebab kalau dia haus, bila sampai hujung tu akan ada besi yang pegang brake pad tu. Bila besi ni start bergesel dengan kita punya brake disc, nanti brake disc kita pula yang rosak. Masalahnya brake disc ni bukan murah nak ganti tau. Brake pad pula kos dia tak mahal sangat, bergantung pada kereta. Jadi tanda pertama yang anda akan rasa kalau brake pad ni dah haus adalah bila tekan brake tu, dia akan keluar bunyi macam bunyi benda bergesel. Saya faham memang ada kereta yang entah kenapa brake dia tu sentiasa berbunyi. Tapi bagi kebanyakan kereta, biasanya bunyi ni tak ada. Brake pun smooth je. Kalau kereta anda biasanya brake tak berbunyi, tiba-tiba brake dia berbunyi pula, maka dah sampai masanya untuk anda pergi bengkel untuk minta mekanik check brake pad tu masih okey ke tidak. Ada kemungkinan brake pad tu dah haus dan bunyi yang anda dengar tu adalah bunyi pelapis brake pad tu bergesel dengan brake disc. Sebenarnya kan anda boleh je check sendiri condition brake pad ni, suluh je. Tapi kalau kata sport rim kita bentuk pelik-pelik, lepas tu kita nampak pun, lepas tu kita main agak-agak je, susah lah juga kan. Jadi kalau nak senang, singgah je mana-mana bengkel, minta dia orang checkkan brake pad anda. Dan bila sebut pasal suluh ni, sebenarnya sekali-sekala cuba anda tengok anda punya disc brake tu, ada benda-benda yang pelik tak? Sebab inilah yang membawa kepada tanda yang kedua brake pad kita dah haus. Tandanya adalah kalau anda perasan dekat brake disc anda tu ada calah-calah yang sangat ganas, sampai permukaan tu dah tak rata lagi, mungkin anda punya brake pad tu dah habis langsung dan besi pelapis tu dah makan disc brake anda. Tapi kalau lepas drive tu, janganlah anda sentuh-sentuh disc brake ni sebab dia sangat panas. Mungkin pagi-pagi sebelum gerak pergi kerja tu, anda boleh rasa sikit dengan tangan anda, ada tak calah-calah yang ganas ni dekat disc brake. Kalau ada, sekali lagi cepat-cepat hantar ke bengkel untuk cek brake pad anda. Okey, untuk tanda ketiga pula yang brake pad anda ni dah haus adalah braking distance anda semakin jauh.
Benda ni mula-mula memang susah nak rasa, tapi kalau dah kita tiap-tiap hari drive kereta tu, memang kita boleh rasa kenapa kita kena brake lebih kuat dari biasa untuk stopkan kereta kita, ataupun kita kena brake lebih awal sikit untuk stop dekat tempat yang sama. Of course lah, ada kemungkinan penyebab benda ni berlaku adalah benda lain. Tapi salah satu penyebab dia boleh berlaku adalah kerana brake pad kita dah haus. Kita boleh rasa beza brake kita ni cengkam kalau tinggal pelapik je yang kepit kita punya disc brake tu. Sebab material brake pad ni dibuat daripada friction material. Kalau anda perasan sport rim anda cepat kotor tu, yang hitam tu adalah brake dust lah daripada friction material ni. Jadi bila friction material ni dah habis, memang dapat rasa perbezaan friction antara pad dengan disc ni, dan ini yang menyebabkan braking distance kita pun berubah. Baik, tanda keempat yang menunjukkan brake pad anda dah haus adalah mudah saja, iaitu keluar warning light dekat dashboard kita yang mengatakan brake pad nak kena tukar. Malangnya tak semua kereta ada equipment ni. Biasanya kereta mahal saja ada benda ni, sebab equipment ni kan menggunakan sensor dan akan mendatangkan extra cost lah. Lagipun kereta-kereta yang mewah dan laju ni, sebab bawa macam pelesit, memang diorang tak boleh kalau brake ni tak sempurna. Bahaya kepada pengguna lain. Jadi kereta macam ni bawa laju-laju memang akan guna banyak brake dan sekejap je dah keluar warning light tu. Maka kenalah tukar brake pad. Dan brake pad untuk performance car macam ni bukan murah lah. Setakat RM1,000 satu set tu memang tak lari. Dan sebut pasal warning light ni, antara warning light yang paling menakutkan adalah check engine light. Lagi-lagi kalau kita tak tahu langsung pasal enjin. Lepas tu kita akan risau kena cas kau-kau dekat bengkel nanti. Jadi kalau anda nak educate diri anda tentang enjin ni, supaya anda lebih faham tentang enjin, dan kalau enjin rosak pun kita boleh faham mekanik cakap apa dekat bengkel tu, saya jemput anda untuk join kursus online enjin Zero to Hero, di mana ada lebih 50 video dan 5 jam konten untuk anda tahu segalanya tentang enjin. Kalau anda betul-betul sibuk, kursus ni memang untuk anda, sebab nak belajar dari rumah pun tak ada masalah. Kalau tak nak belajar semua, boleh belajar part yang anda nak je pun tak ada masalah. Sekarang ni saya masih rekod lagi kursus ni, jadi ada diskaun besar 60% menanti anda kalau anda join awal. Akses pula anda akan dapat sepanjang hayat hanya dengan sekali pembayaran saja. Klik link di bahagian description dekat bawah untuk join dan rebut diskaun besar ni. Dekat tempat lain memang tak dapat nak belajar enjin dengan harga yang macam ni. Okey, jom kita sambung. Tanda kelima yang mana brake pad anda dah nak habis adalah bila brake je kereta akan jadi bergegar. Biasanya kalau brake bergegar ni most likely sebab disc brake tu dah bengkok. Ada kemungkinan brake kita tu dia makan tak rata. Bila sebelah dah haus, sebelah lagi belum haus, itu yang bergegar tu. Harapnya kita dapat tangkap awal benda ni, dan harapnya bukan disc brake anda lah yang bengkok tu. Biasanya kalau pergi bengkel sebab disc bengkok, dia akan suruh skim kan. Tapi tak sampai seminggu dia bengkok balik. Memang nak kena tukar baru. Dekat kereta anda sendiri ada tak simptom-simptom yang macam ni? Kalau ada, baik check brake pad anda cepat-cepat. Sekali lagi, link untuk join kursus enjin Zero to Hero saya letak dekat bawah. Cepat-cepat rebut diskaun anda sementara masih ada. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.